wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membukakan kepada kita perkara-perkara yang gaib, yang kita tidak ketahui. Bagi kita ni semua ni, kita ni fakir, tak punya apa-apa, hidup pun kepunyaan Allah. Penglihatan, pendengaran, kehendak, kudrat, segala-galanya hak Allah Subhanahu wa taala. Fakir kita ni. Selawat dan salam kita kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita ucapkan kesyukuran daripada kehendaknya, iaitu dialah yang memuji, dialah yang layak memuji dirinya. Dan kita menyebutkan lafaz Alhamdulillah sebenarnya menunjukkan keasyikan dia untuk memuji dirinya. Walaupun sekalian alam yang dijadikan memuji padanya, tidaklah layak. Sebenarnya yang lebih layak, yang memang pun, yang sebenarnya menunjukkan dialah yang memuji dirinya sendiri. Kita cuma jadi angan-angan. Kita cuma merasakan seolah-olah kita mempunyai. Sebenarnya kita tak lebih, hanya tajaliyat, mentajalikan hak dia. Jadi tak ada apa-apa kehendak pada diri kita ni, melainkan itu semata-mata kehendaknya. Alhamdulillah, kalau kita benar-benar dapat merasakan keadaan yang sebenar ini, maka kita tidak ada, alhamdulillah, kita akan rasa inilah yang disembunyikan Allah, nikmat yang besar ini. Melebihi nikmat daripada apa saja nikmat yang Allah tajalikan. Kerana inilah yang sebesar-besar azim. Maknanya nikmat yang paling besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat. Para keluarga, para sahabat dia, orang-orang yang arif billah, wali-wali Allah, dan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia-manusia ini dia tersembunyi, ataupun Allah taala lebih memeliharanya, kerana Allah tu meletakkan rahsia diri Allah tu pada orang ini. Jadi tidak ada lain dalam dirinya adalah membesarkan Allah, mengesakan Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, hingga dia tak ada merasa sedikit pun dirinya. Jadi bersyukurlah kalau kita sekiranya dapat bertemu, ataupun kita dapat pernah melihat keadaan dirinya, maka insya-Allah, maka kita juga akan dapat barakah, keberkatan daripada dirinya. Inilah yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala cerita tentang, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ni, ataupun ke alam inilah, tidak lain, kata Allah, membawa berita gembira. Jadi kita menemui orang yang membawa berita gembira. Apa itu berita gembira? Iaitu orang itu setelah mengenal Allah, ataupun mengenal diri, mengenal Allah, maka dirinya tidak ada lagi. Tanda dia mengenal diri, dia mengenal Allah, maknanya dirinya telah binasa, tidak ada. Yang ada hanya dia mentajaliatkan hak Allah Subhanahu wa taala.
Dia tidak mahu merasa ada dirinya, takut ada merasa dirinya walau sesaat. Jadi beruntung kita dapat jumpa orang yang sebegitu. Kerana di penghujung zaman kita ni agak sulit nak menerima, kerana ini dah memang diatur oleh Allah. Allah tu lebih mengetahui huwal akhiru huwa zakhiru wa huwa bikulli syai'in qadir wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi daripada awal, apa saja dijadikan awal, akhir penghabisan semana pun orang dah masuk pada masyar, dah selesai semua, masuk surga, mana dihitung semua. Akhir, zahir yang kita lihat ni sekalian, dan yang tersembunyi batin, semua dikuasai oleh Allah. Bersegi kekuatan, kudrat, kulli syai'in qadir. Dan dari segi ilmu, kepahaman, semua alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Semua. Jadi tak dapatlah kita ada sikit pun nak merasa kita mempunyai ilmu sedikit. Tak ada sebenarnya. Kalau kita dah kenal betul-betul, tak ada dah. Kosong itulah yang pakaian kita sebenarnya. Dinamakan fakir. Jadi inilah makam yang dikabarkan tempoh hari, inna fatahna laka fathan mubina. Inilah kemenangan yang nyata, mubina. Bukan lagi kita angan-angan lagi nak syurga, takut neraka. Itu bukan angan. Kita dah dengan Allah, maknanya selamat ni janji Allah. Ya. Jadi inilah yang Rasulullah diutus, mubasyiran, membawa berita gembira supaya kita ni manusia dah dapat. Susah payah Rasulullah. Bila dah berjaya, dia akan kembali balik. Zaman sahabat tu berjaya, turun berjaya, sampai kepada kita ni dia akan jadi asing balik, susah balik macam asal. Ya. Jadi inilah maknanya kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah. Bukan, tu saya dah ingatkan, bukan pasal amalan kita, bukan pasal kita ni baik, bukan, tak ada sebab tu. Kita ni tak ada apa benda, cuma Allah dah skripkan, Allah dah aturkan sejak azali lagi kita ni begini. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah. Paling mustahak sekali, apa pun kita, keturunan apa pun, tinggi ke rendah, yang penting paling mustahaknya kita diperkenalkan oleh Allah. Kita faham apa ala tuju kita, iaitu kita nak kembali memerdekakan diri kita, ataupun nak kembali memulangkan innalillah. Kita tahu kita ni semata-mata daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un. Dan kita maknanya pulang, maknanya seluruh hidup kita ni kita Allah aja. Saya bersungguh-sungguh nak dapat batu cincin ni, harga dia tinggi, saya bersungguh-sungguh tak dapat, sebab orang lain dah beli dulu pun, contohnya. Jadi berbulan, 3-4 bulan saya usahakan tak dapat. Jadi saya akan cakap dalam diri saya, ya Allah, yang saya sungguh-sungguh nak dapat ni, ya Allah, sebenarnya itu sikit, ya Allah. Memang kita dah sungguh-sungguh nak kan, tapi kita jangan ada sifat fras. Sifat maknanya kita seolah-olah kita nak itu betul-betul hebat. Maknanya kita tak faham lagi, ya Allah. Kita tak kenal. Jadi kita kena tukar kan. Kita kena daripada di dunia ni lagi, kita dah tewaskan di dunia ni, tewaskan. Kena tewaskan. Kalau tidak nanti dunia tu tewas kita, habislah kita. Jadi tewaskan dengan itulah tadi. Kita kata apa, ya Allah, ini batu tak ada apa, ya Allah, kan? Memang aku sungguh-sungguh, tapi engkau tu jangan terlepas. Kalau ini terlepas tak apa, ya Allah, jangan engkau terlepas. Kita mau bercakap gitu dalam diri kita, sampai kita tak ada fras. Kita betul-betul nak tu, jadi kita tak ada fras. Kita hanya jangan engkau ya. Jadi kita ajar yang daripada kecil dulu. Tak kira masing-masing kita yang dengar yang YouTube ni, masing-masing amalkan. Ini bukan maknanya amalan ni perlu diijazahkan, tak. Sebab amalan ni adalah amalan yang disukai oleh Allah. Tak payah ijazah buat je lah. Ya, bukan saya cakap ijazah tu tak bagus.
ya. Jangan pula kata si Haji cakap ijazah ni tak payah, tak bagus. Bukan, maksud saya kita yang penting kita yakin apa guna kita ambil ijazah sanad dia gini sampai guru kita sampai 30 guru, sampai Sayyidina Ali, sampai Rasul Fatimah, sampai Rasulullah, lepas tu sampai ni kita rasa bangga dengan tu, lepas tu kita tak amalkan. Itu berat tu. Lepas tu kita cerita kat orang, aku ni berguru, sanad dia gini, guru aku sampai pada Rasulullah lah. Lepas tu perangai kita dapat benda macam ni, suka, aku punya hajat semua dapat. Bila tak dapat, kita frust. Itu maknanya kita mempermain-mainkan nama-nama guru kita sana. Dan kita dah mensekutukan Allah. Minta maaf saya cakap, sebab kita dah memuja kepada orang yang mati. Tu sanad-sanad tu semua orang-orang yang telah mati. Ya. Janganlah melampau sangat. Bukanlah saya cakap tu kita tak boleh. Tu sekadar kita nak menjaga perkataan dia tu, sanad tu. Perkataan dia ya kita nak jaga. Maknanya kan. Tapi jangan lebih-lebih, sebab tu semua tu ni sekolah ni, guru ni, share ni semua mati semua dah. Tu. Jadi jangan kita lebih-lebih sangat. Boleh, saya tak cakap tak boleh, tapi jangan lebih-lebih sangat sampai kita mentaksubkan sangat hingga kita hilang tauhid. Bahaya tu. Biar tauhid dulu pegang, yang tu tak apa, kita hormati. Tu tadi. Dia pun tadi yang kita hormati tadi, kalau kita tak tauhid, dia datang kalau hidup balik pun dia belasang kau. Aku ajar lain so tauhid, kau pergi banggakan aku buat apa? Dia pun marah balik kan. Jadi gitu. Kita tu kena faham. Jangan melampau-lampau sangat hingga kan kita dahulukan selain daripada Allah. Bukan saya marah dengan sanad-sanad ni, guru ni, bukan saya cakap mati tu saya nak hina dia. Memang betul pun. Kita bukan hina, kita pun mati. Kalau dia kata jangan dibilang mati, itu pun kita ada alam lain. Kita tak boleh hidup balik macam Mak Kilau hidup balik. Bukan Mak Kilau hidup balik, maknanya dia tu sebenarnya dia belum mati. Kau kata dah mati, kau penipu kata. Padahal dia menghilangkan diri kan. Kau cakap Mak Kilau hidup balik, jelmaan dia balik. Betul, dia boleh hidup balik. Itu salah pasang. Nabi Hidin dia boleh. Nabi Hidin memang dia tak mati-mati sebenarnya, bukan dia hidup balik. Jadi yang Allah bagi tahu jangan dibilang mati orang berjuang jalan Allah tu. Tadi dia hidup di sisi Allah. Jadi cara dia punya kehidupan tu jangan kau bayang-bayangkan dia hidup zaman kau. Jangan dibayang-bayangkan situ. Ya. Kita cuma ingat cara Allah nak hidupkan tu terserah Allah. Dia nak datangkan dalam mimpi kau, nak jumpa kau tepi sungai ke? Itu kan. Itu, tapi jangan kau cakap dia hidup balik. Jangan. Maknanya dia hidup di sisi Allah. Jangan kita fikir jauh-jauh. Cukup dia hanya orang tu special. Allah nak hidupkan balik macam mana tu hak Allah. Jadi itu yang kita nak faham betul-betul. Bila kita dah tahu, jadi mana kita pergi, kita akan tahu orang-orang pilihan Allah, orang yang menjaga maqam. Menjaga maqam dirinya tadi sentiasa berkeinginan Allah aja dalam hidup dia. Pergerakan dia gerak, dia bercakap, dia melihat. Apa saja pergerakan 24 jam dia sentiasa dia dah, maknanya diri dia dah tak ada. Dan dia nampak apa yang dia lihat semua, dia nampak Allah. Dia tak nampak yang lain. Dia lain kalau kita dah diberi pengetahuan oleh Allah, maka kita tak ada terhijab lagi tau. Kita jelas tahu orang ni siapa. Dan kita tahu orang ni dia belum sampai lagi. Tapi bukan tujuan kita nak membeza-bezakan. Tujuan dia untuk kalau kita tengok dia tahu, kita boleh bersahabat dengan orang ini dan mendampingi orang. Dan kalau kita tengok dia belum tahu lagi, mana kita mendampingi juga, tapi macam mana cara kita nak mengkhabarkan berita gembira. Dia belum dapat lagi berita gembira. Jadi macam mana kita nak gunakan kita punya kerja tadi, mubasyiran dah dapat berita gembira, wan nazirah, macam mana pula kita nak sampai, bukan nak menghina dia. Dan ini special ilmu ni, dia suci, kesucian. Dia babib kesucian. Maknanya kita tak ada merasa nak. Semalam kan saya cerita satu wali Allah ni, Ma'ruf Al-Qarqi. Dia ni
memang orang yang maknanya suka mengembara, bawa anak murid dia ramai nak ikut mengembara. Sebab pengalaman rohani dia memang tempias pada orang yang ikut jalan kaki. Ada yang naik kenderaan kuda ke, unta ke, macam-macam. Tengoklah dia, mana dia rasa nak berhenti, dia berhenti. Jadi hidup dia tu gitu. Jadi satu hari Maruf Kaki ni dia jadi ketua kan. Memang dia orang ikut belakang, dia tak peduli siapa yang ikut. Ya, dia bawa satu hari tu ramai. Dia tengok ada satu kandang tu kepunyaan orang Yahudi. Topi pun topi Yahudi kan, jenis topi yang jaga gembala khinzir, babi. Ya? Jadi dia berdetik dalam hati dia. Beginilah agama apa? Agama kalau bukan agama Islam macam inilah. Mana macam seolah-olah dia ni melihat dia tu orang yang menggembala babi ni macam dia bukan macam dia perendah lah sikit dalam hati dia. Kemudian ditegur lah. Allah Ta'ala tegur dia. Dia tersentak, dia sendiri berasa, ya Allah, mengapa hati aku begini, ya Allah. Cepat Allah tegurkan. Allah sayang. Jadi dia ni, dia suruh anak murid dia jalan semua. Jalan terus pergi. Tinggalkan aku di sini. Dia pun ambil topi Yahudi tu, dia jadi gembala setahun. Dia jaga babi. Pasal nak bersihkan jiwa dia. Itu satu detik dia silap tu kan. Dia rasa ada diri dia sikit, dia dah macam tu, dia hina balik, dia jaga. Ada sebelum setahun tu anak murid dia dah lalu situ, dia tengok guru dia jaga tu kan. Dia cakap, kenapa aku nak tebus kesalahan aku. Selagi Allah Ta'ala tak suruh aku keluar, tak ampunkan aku setahun. Itu satu detik je. Kita tak tahu apa detik dah tu. Berjam-jam biarkan lagi, ulang lagi. Tak ada serik-serik kan. Tu. Macam mana kita nak jadi yang betul-betul suci, bersih macam tu? Tu tadi. Jadi kita pelajaran ilmu ni, kefahaman itu saya cakap tadi, dia suci tu. Dia cepat sensitif. Bila dia tu salah dia kat dalam aja dia dah. Dia solat tu rasa dia teringat benda lain pun dia dah. Teringat diri dia pun dia dah. Dia macam tu. Bukan ilmu ni, bukan dia membanggakan apa. Dia rasa macam dia lagi rasa bersih, dia condemnkan tak. Itu makna orang tu belum dia kenal tu. Kalau dia dah kenal betul, dia lagi takut. Dia kalau kau nak cerita hal orang, dia lagi takut. Dia kalau boleh dia nak tinggalkan kau. So dia tak suka lah. Orang tak suka kan dia macam bau orang tu bila nak cerita padahal orang kan dengan dia bau macam bangkai. Dia bau macam, minta maaf dia bau macam tu. Itu keadaan dia tu. Kita lihat perubahan demi perubahan dia nanti. Dia ni seolah-olah akhlak dia ni nanti Allah yang didik. Dia dapat macam satu apa? Saya cakap ini line dia dapat line lah maknanya. Line tu bukan kalau kita di G Selcom kan. Tapi ni line Allah Ta'ala betul lah. Asal belum aja silap, baru dia nak silap, Allah dah tegur dulu. Dia pun dah, kalau kena tegur tu macam Nabi Nuh. Nabi Nuh nama dia bukan Nabi Nuh dia. Tapi Ja'far. Tapi dia ni bahasa Ibrani, gonggong tu Nuh. Tu asalnya lah. Jadi tu melekat nama dia Nuh. Sebabnya di zaman dia tu Nabi Nuh ni, Ja'far ni, dia melihat anjing kurap. Anjing kurap tu dia pergi ke tepi laut, ada bayang-bayang, nengok lah macam ni. Kurap kan.
Nabi Jaafar tadi dia lalu dia tengok, dia detik nanti kau ni dalam macam ni kau nak tengok muka kau kat air pula. Ada detik macam tu aje. Anjing tu pusing belakang. Aku kotor kat luar je. Aku memang dah jadikan Allah begini. Tapi dalam aku tak macam kau. Dia nampak macam muka anjing tu tegur, Allah tu tegur kat dia. Dia tak nampak anjing dah, dia nampak. Meraung lah dia. Berbulan-bulan mengaung. Tak balik rumah mengaung. Aku lagi jadi anjing lebih baik. Anjing lagi baik daripada aku. 3 bulan. Tu gonggong-gonggong orang kampung kata, kenapa dia asyik Noah. Lama-lama dia Noah. Gonggong. Tu dia. Jadi Nabi ni bangga kalau dia tu dia silap, memang betul orang bagi gelaran hina dia. Nabi tu bangga. Memang betul. Kita buat silap sembunyi-sembunyi, suruh-suruh kan. Dia bangga kita. Biar orang tak tahu kan. Dia tak boleh. Dia kalau belajar bab ni lah. Dia orang cakap kita salah lagi terima kasih. Orang fitnah ke, orang kata nak sihir kita ke, tak suka kita ke orang kampung, lagi kita suka. Tak apa ya Allah, janji kau suka ya Allah. Dia main situ aja. Kan? Orang puji ramai lagi risau dia. Aku takut ya Allah. Kan dah puji ramai-ramai, aku takut lupa dengan kau. Dia terbalik, dia punya sipir dia lain. Jadi dia gitu, dia lebih mementingkan jaga dia dengan Allah. Jangan sampai dia ada rasa kedirian. Jadi macam mana? Bukanlah maknanya si Haji ni maknanya dia tak nak bagi kita belajar dengan dia tak nak bagilah amalan ni wa mayataqila ke, ayat kebal ke, ayat perang ke, untuk jadi kuat dia terbang, solat atas angin ke, solat dalam air ke, nak jumpa ni ke Nabi Hidayah, nak jumpa Rasulullah. Si Haji ni tak nak bagi dia kata dia. Buat apa kau nak bagi benda tu? Nanti engkau ingat seolah-olah baca tu engkau nak dapat tujuan tu. Nanti dah jumpa Rasulullah tak cukup juga. Jadi biar satu aku bagi satu, semua kau dapat. Tapi yang aku bagi ni dia kena apa dia? Tunggu waktu dia yang Allah Ta'ala. Kau kena rajin lah, kena. Siapa kadang-kadang Allah nak bagi seminggu, kadang sebulan, kadang setahun, kadang 2 tahun, kadang 5 tahun, nasib lah maknanya. Yang penting kau duduk, nanti baru kau tahu kat mana sebenarnya titik sebenar yang nak nak Allah Ta'ala bagi, yang dikatakan berita gembira ni. Bila dapat berita gembira tu, jadi semua terbuka. Jadi kau tak payah nanti nak masuk alam tu macam ni, baca ayat ni apa ni, ala ya alamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Nampak alam jin lah, nampak alam gaib. Bila hilang ni tak baca dah tak nampak pula. Ni tak ada. Ni tak ada di kau nampak je 24 jam dah. Kau tak heran lagi dah alam jin ke, alam apa benda malaikat ke, kau tak heran dah. Sebab kau dah duduk alam ahada, kau dah alam kau dengan Allah Ta'ala cukup dah. Hasbunallah wa ni'mal cukup dah. Bila kau dengan Allah tu kau dah redha ya. Mana pun Allah campakkan, kau tetap mentajalikan. Itu yang paling Rasulullah SAW betul. Dia Rasulullah boleh minta ya Allah aku nak macam Nabi Sulaiman ya Allah. Tapi dia tu tadi Allah dah tempa gitu. Ya Allah kau bagi Nabi Sulaiman gini. Kau bagi pada Nabi Yusuf penjating lagi. Kau bagi ni. Tapi ya Allah akunya ya Allah engkau. Mahal dia. Bukanlah maksud saya Nabi Sulaiman tak dapat Allah Ta'ala, tapi dia dah ada bahagian-bahagian. Bukan kita nak merendahkan ni tingkat, bukan. Tapi Allah tu dah susun gitu. Yang paling dicintai Allah SWT paling dia kata kalau siapa nak dicintai oleh aku, Muhammad engkau cakap kepada umat engkau semua so ikut engkau. Jadi Muhammad ni apa tu? Kul in kuntum. Katakan Muhammad in kuntum. Maknanya Muhammad kau katakan
Tapi bukan kau punya kata. Kul tu maknanya aku yang kata. Muhammad tu dah faham dah. Tadi Muhammad bukan dia berkata ikut nafsu dia. Dan perkataan kalam tu kalam Allah. Muhammad tu dah tahu. Siapa ingin dicintai oleh Allah, ikuti aku, jejak langkah. Apa tu? Syariat tarikat hakikat. Mari. Itu ingat syariat dia tak cukup. Dia syariat tarikat hakikat. Baru dicin. Kalau tidak, belum selesai lah maknanya. Ikut juga tapi kena 4. Apa benda 4? Tu saya kata. Kita kena tahu 4 yang Rasulullah bagi tahu. Alif, lam, mim, mim. Atau kalau ditukar nama Muhammad tu alif, kaf, ba, Allahu akbar, hilang. Tujuan tu tak ada. Tak merasa ada diri. Itulah kat tadi, itulah pakaian kita. Jangan pakai pakaian lain lagi. Pakaian kita al-fakir, tak memiliki. Kita dah biasa, mana boleh aku ni milik aku. Kita suka meletakkan itu milik kita, itu milik kita. Sebab pengetahuan kita adalah pengetahuan yang merasakan ada diri. Walaupun ayat Quran saya cakap bukan tak betul, tapi dalaman kita tadi kita rasakan itu kepunyaan kita. Tak boleh. Walaupun kita punya diri aja, kita dah tak merasakan itu diri kita. Yang lain nanti mudah kita. Tapi kalau diri kita sendiri kita merasakan ada di susah, kita nak fana, nak hilangkan, nak leburkan semua. Baru aja beli kereta kan, budak naik basikal terlanggar ke dia punya apa, pemegang handle bercalah. Kita punya maki amun luar dalam kain. Kan? Tu. Apa belajar mengenal diri, mengenal Allah, ada sifatnya, itu maknanya Allah. Kerana kita tak ikut betul-betul, ikut cara Rasulullah yang asli lah. Kesucian. Kesucian ni meniadakan diri, yang ada dia. Macam ambil wudu. Wudu, mandi kan lebih bersih lagi. Kalau istilah, kalau kita mandi sabun dengan apa semua kan, patut mandi tu lebih bersih lagi. Tapi tak, wudu tu lebih bersih daripada. Sebab wudu tu dia, kita punya penutupnya, kita wudu tu tadi adalah membersihkan luar dan dah zahir dan batin kita. Tapi mandi tu sekadar. Contohnya gitulah. Kebanyakan kita faham gitu. Tapi kita wuduk tu, penutup wuduk tu kita bersih yang dalam tu macam mana maksudnya? Kalau luar tu semua tahu dah. Mana kita dah lepas ambil wuduk, kita berdoa, apa tandanya kita dah bersih dalaman kita? Kan saya dah bagi tahu tadi, maknanya kita tak ada merasa tak ingat lagi dah. Yang kita tahu tubuh kita ni qudratullah, nama kita dan nama Allah, maknanya sifat perangai kita semua dah tak, semua kehendak Allah, pendengaran Allah, penglihatan semua dah ada. Kita dah makai pakaian tu dah. Jadi orang yang tak faham dia kata, si Haji ni ajar mengaku Tuhan pula ni. Diri dia dah jadi Tuhan pula dah. Bukan mengaku Tuhan. Kan kita semua tak ada. Semua tak ada. Apa yang nak mengaku aku ada pula? Dah tak ada, itulah asyhadu. Itulah aku mengaku tak ada. Dah mengaku tak ada, lepas tu rasa ada. Betul ke tak betul? Mengaku tak ada. Kita bila kita tak ada, kita nampak semualah tak ada. Habis tu gerak kipas, siapa yang gerakkan? Current lah. Current tu ambil daripada mana? Itu tenaga kat bangsa tu dia ambil dia. Tenaga tu ambil mana-mana. Air siapa jadikan? Allah. Kalau Allah tu tak ada, macam mana? Allah yang mengadakan, sebab dia satu tunggal esa yang ada. Jadi dia mengadakan semua, matahari, bulan, tenaga, kuasa, semua daripada dia. Bila dia terjadikan banyak, kau tak nampak dia pula. Pelik kau ni. Karena kata syahadu la tak ada ilaha il.
betul-betul lah pegang. Ini tak lepas nak pegang, kau nak pindah ilmu lain, faham lain. Itu yang serabut jadi tu. Bila orang cerita tak faham, dia tu berdebat pula, nak ajak berdebat pula. Istilah kau nak berdebat, kau menang, tak apalah. Ini bukan istilah berdebat. Kita kasih sayang, kita muzakarah. Kalau tak faham, tanya. Bila kita dah jelaskan, benda tu dah datang petunjuk, betul, kau jangan tu sembunyikan pula lagi. Ini bila dia soal, kita jawab betul. Jawapan kita semua betul. Allah bagi semua. Kau nampak lagi ke kipas ni berpusing, kau nampak lagi ke current tu yang gerakkan. La haula wala. Kau tak nampak ke Allah yang bagi tenaga tu yang pusing? Lupa kau. Kau dulu asalnya kau ni belum disebut ada lagi. Al-ata 'alal insanu hinun minadari lam yakun syai'an. Belum disebut apa-apa insan ni, belum ada lagi. Ataupun kau asalnya dulu air mani yang busuk, yang tu saripati, makanan-makanan tu. Engkau asal tu Allah Ta'ala nak bagi tahu, ingatkan kau yang sombong ni tadi. Engkau itu tak ada apa benda lagi. Bau mani yang tu pun daripada aku jadikan tu. Saripati kau makan benda yang aku jadikan. Bila engkau dah kaya dah apa, kau rasa engkau dah boleh jajah orang, arah orang, engkau dah rasa engkau tu jangan. Balik ke pangkal jalan. Innalillah, kita daripada Allah, tak ada apa selama hari kita. Wa inna ila rajiun. Rupanya memang kita ni kalau rasa ada, sebenarnya kita angan-angan. Bila kata rasa ada diri ni, sebenarnya kita dah angan-angan. Itu ajar kita. Bahaya hidup kita ni selagi kita rasa ada diri kita. Apa kita macam istilah, kalau saya orang mabuk, orang dah betul-betul mabuk, kita tengok tu dia dalam, kalau dia rasa ada dia rasa ada diri dia, maknanya dia macam mabuk. Itu orang mabuk. Mabuk tu istilah dia minum hamar. Maknanya Allah Ta'ala, maknanya kenapa Allah Ta'ala ni betul-betul benci menenun nasib, apa lagi tu menenun nasib tu sihir lah kan. Itu semua Allah suruh jauhkan lah, benci Allah Ta'ala, jauh. Tapi kalau orang tu dah dia mabuk tu maknanya mabuk dia sampai dia tak dia rasa ada diri dia. Jadi dia buat sukati lah. Sukati aku nak solat berterabur ke, aku nak apa benda, aku nak makan, aku nak bising, aku nak buat maksiat, nak apa macam-macam maksiat. Itu orang yang mengaku diri tu, sombong. Tak kabur lah. Dia boleh buat apa dia nak. Benda tu dibiarkan lama-lama lagi teruk. Kita tengok. Tapi kalau orang yang belajar dan mengenal diri, mengenal Allah, sifat dia akan kesucian. Dihaluskan lagi kesucian, sampai kan detik kan ada yang tak elok pun dia rasa salah besar. Itu keberuntungan. Sebab dia nak jiwa dia ringan. Sampai dia rasa ada memiliki ilmu pun dia tak nak. Setiap kali apa dia buat baik tadi, dia akan lupa. Setiap kali dia bangun tidur, dia akan ingat diri ni seperti manusia yang baru datang. Jadi dia takkan ingat dulu dia ada 10 tahun ke mulai ke dia buat hari-hari, dia tolong orang. Dia semua dia tak ingat. Dia betul-betul dia dah, itu semua Allah Ta'ala aku pantang bagi dia untuk dia pantangkan diri dia dah. Itu yang jadi masalah bila bangun, aku dulu ada buat baik. Kita selalu ingat benda-benda yang kita dah telah buat baik, bahaya hidup kita. Padahal itu semua Allah dah susun atas rahmat Allah, bukan kita yang buat. Jadi orang yang beruntung ni gitu. Dia dah alam nasyrah laka sad wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Allah akan naik wa rafa'na laka zikrak. Baru gitu. Nama kita daripada nama nasab yang Allah Ta'ala kita bernasabkan nama kita daripada Allah lagi tinggi lagi daripada nasab-nasab yang mak bapak kita bagi nama. Sebab
Bukan bapak kita, mak kita bagi nama, ataupun nama kita Datuk bagi ke orang alim bagi. Bukan nama tu daripada dia, tapi itu semua dah ditulis 4,000 tahun dulu nama kita Datuk sebelum kita terlahir. Jadi nama kita siapa bagi? Allah. Jadi kita kena yakin 100% diri kita ni kepunyaan Allah. Baru kita faham nanti isteri kita kepunyaan Allah, anak kita kepunyaan Allah. Nabi Nuh, bini dia tak nak ikut, anak dia tak nak ikut, tak apa, kau kepunyaan kau ya Allah. Aku dah buat semampu aku kan, memanglah aku keras, tapi itu kepunyaan kau ya Allah. Kau lebih layak untuk, kau lebih tahu susunan kau kan. Aku nak kan, tapi kau lebih tahu lagi ya kan. Jadi kalau apa-apa kita tak frah, yang penting kita dengan Allah, kita dengan Allah tak jadi masalah. Inilah beruntung berita gembira yang maknanya Nabi SAW bila kita memahaminya, maka kita pun merasai dah, walaupun sikit, tapi kita merasai berita gembira tu. Dan Allah tu ada sembunyikan banyak lagi nikmat-nikmat dia. Yang kita dah rasa ni pun dah cukup banyak Allah bagi bila kita duduk makam. Dan banyak lagi Allah sembunyikan yang Allah bagi nikmat tu kepada para nabi, para rasul, para wali Allah sebelum kita. Banyak. Jadi bahagialah orang yang mendapat inna fatahna laka fathan mubina. Ayat ujung dia tu nyata ni bukan lagi angan-angan tu. Maknanya kalau orang kata syurga tu masih angan-angan kan, dia akan nampak syurga tu sana. Tapi dalam syurga tu cuba kita fikir, dalam syurga tu ada apa? Bidadari cantik-cantik, apple dia sedap, air sungai, madu. Betul? Apa lagi yang kita faham lah syurga? Kupaskan lah. Kat dunia ni tak ada. Apple tak ada. Perempuan cantik, bini kau tak cantik? Tak sama. Cuma tu lebih sikit ya kan. Lebih sikit dia sebenarnya nikmat dia, cuba tengok. Tapi kalau kita dapat Allah Ta'ala lebih daripada tu, bidadari ke apa benda pun kita tahu ya. Saja ni cakap macam lah dia dah pernah tengok ke bidadari dia. Kita bila dah dengar Allah, tak ada tersembunyi dah. Kalau aku ceritakan tak percaya. Kita dah dapat Allah Ta'ala, pastinya Allah akan uji kita dulu. Tu. Ni naik tengok. Nabi Idris tengok, wish. Aku neraka dah tengok, syurga dah tengok. Aku berhenti kat langit ni lah, aku tak nak turun. Dua-dua aku dah rasa. Ibarat gitu je buat. Jadi kita dah diperlihatkan neraka tu begini, syurga ni begini, Allah dah bagi faham. Jadi kita nak antara kedua tu kita nak. Kita hanya nak Allah lah. Jadi kalau dia campak ke syurga ke neraka, kita tahu yang penting kita dengan Allah. Oh, dia berani lah di neraka. Bukan kita berani, kita ibarat malaikat lah, nyusun orang. Ya, maknanya. Jadi gitulah, maknanya bukan kita berani, tapi Allah yang suruh kita duduk di neraka. Duduklah situ. Allah yang suruh. Bila Allah suruh tak jadi apa-apa lah. Tapi kalau kau yang nak syurga tanpa Allah punya, masuk dalam tu azab kan kau. Walaupun tu syurga. Si Haji ni biar betul syurga pula azab ni ya. Saya raja, saya hidangkan macam-macam, jemput kau datang makan tengah hari pukul 12.30. Kecoh kau 1 minggu depan raja panggil, orang dia surat ni ajak makan berdua. Tu. Lepas tu dah 12.30 kamu pun masuk dengan pakaian dengan apa dah. Seminggu kejajak kan, cerita kat orang. Kau masuk pun raja kata, tak malu punya orang kelaparan ni. Makanlah apa yang ada. Dia jamu kau macam tu punya. Kau nak makan? Seronok nak duduk dalam syurga macam tu. Bukanlah saya cakap syurga, tapi cuma Allah bagi fikir. Allah bukan jadikan syurga tempat kau bukannya di syurga. Bukan saya cakap syurga tak betul.
Bukan surga tu tak ada, ada. Tapi Allah jadi nyatakan surga supaya kau melihat siapa yang menciptakan, hidangkan nikmat surga tu. Kalau aku tak buat gitu, kau tak faham nikmat di sisi aku. Boleh faham tak kita nikmat di sisi Allah? Tak boleh kau. Tapi bila Allah jadikan sesuatu ni sedap, katalah musangking jadi sedap kan. Jadi engkau, ya Allah, kau kena kenal Allah. Ya Allah, engkau tu lagi sedap. Kalau musangking ni sedap, paling sedap dalam banyak durian, engkau lagi sedap ya. Kita tukarkan, betul? Bukan kita hina tak benda tu. Kita bukan hina. Memang tujuan Allah nak tengok kita, adakah kita bersandar syirik pada dia, kita membesarkan yang ditajalikan, atau dia. Allah nak tengok kita itu. Tapi kita dah faham, engkau lagi best ya Allah. Mana kita bukan hina dia, kita mendapat nikmat yang lebih besar daripada itu. Dan kita tak mensekutukan Allah. Kita tak menyembah apa yang ditajalikan. Kita menyembah dia yang mentajalikan dan kita esakan. Faham tak? Jadi kita, apa aja nikmat tu, kita dapat nikmat, semua kita pulangkan pada. Kita nampak dia, dialah yang lebih best. Itu maksud saya. Jadi masuk dalam syurga, Rasulullah kata syurga yang paling tinggi, a'la ke, syurga Jannatul Firdaus ke, Rasulullah kata dalam tu setiap hari Jumaat, macam kita nak pergi masjid hari Jumaat. Tapi ni Rasulullah kata kita akan pergi kepada satu tempat yang terbuat daripada kapur barus. Memang tempat dia di situlah Allah ada di situ, Rasulullah kata. Jadi dalam syurga tu yang paling tinggi, menikmati macam-macam nikmat. Ada satu nikmat lagi, iaitu melihat wajah Allah di tempat tu. Di barus, kapur barus yang punya apa, indahnya tempat. Dah semua berbusu-busu macam hari Jumaat, pagi-pagi lagi bersiap-siap. Hari Jumaat seminggu sekali. Seminggu sekali, maknanya dia dalam syurga, dia tunggu juga hari Jumaat ni lagi best punya nikmat. Padahal dah dalam Jannatul Firdaus, surga paling tinggi, dia dah mengenai panti macam-macam. Tapi mengapa Rasulullah bagi tahu gitu? Jadi Rasulullah nak bagi tahu sebenarnya Allah tu tadi, ini wajah tu, wajhiya lillazi fataras sama, aku hadapkan wajahku bukan kepada 7 petala langit, bukan 7 petala yang menjadi kan 7 macam mana yang menjadikan nikmat dia tadi, kita bukan kita kan tersilap macam tu. Kita tak belajar kenal diri, kenal Allah. Kita tak sedar kita makan tu, kita dah memuji pada sedap. Kita tak memuji kepada siapa yang, bila kita dah memuji kepada siapa yang memberi sedap, maka kita akan tahu, ya Allah, engkau sebenarnya memuji dirimu. Itulah semanis-manis iman, yang tidak ada lebih sedap daripada itu, yang disembunyikan oleh Allah kepada orang-orang pilihan Allah. Beruntung gitu. Rasulullah kata manis tak ada pahit, maknanya manis tiada pahitnya. Orang yang betul-betul mengesakan Allah, betul-betul mengesakan Allah, bukan dikata qul huwallahu ahad tapi dia tak kenal lah. Tapi orang yang sebut qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul, 3 kali dia baca sama macam Quran 30 juzuk dia. Pasal dia tu Sayyidina Ali tiap-tiap malam dia khatamkan Quran 3 kali. Rupanya dia baca kulhu 3 kali. Tapi kulhu dia 3 kali tu, kau baca Quran hari 30 juzuk tu pun belum tentu boleh sama macam dia punya. Itu menunjukkan Al-Quran tu kalau kau baca, kau jangan nampak lain. Setiap satu huruf apa pun titik, kau nampak zat Allah je. Susah kan nak nampak zat Allah kan? Tapi bila saya dah cerita tadi, rasa atas rasa tadi, kau duduk di situ. Nur atas nur, nurun ala nur. Apa yang atas saya lihat? Allahu nur, dia yang memberi. Kau duduk kat dia tu tadi, baru dia nampak cahaya tu, baru kau baca Quran akan beri faham. Tapi kalau baca gitu, engkau tak akan dapat titik macam mana ayat tu menjadi nur kepada engkau. Sebab kau tak duduk siapa yang memberikan. Masa ilmu yang huruf tu belum boleh faham lagi yang kau baca tu. Tapi kalau kau dudukkan kepada Allah yang memberi nur, Allahu nurus sama wati wal ard, dia yang terangkan semua. Kau duduk kat situ, nanti kau baca pun tak sanggup nanti. Sampai kau dah tak nak baca banyak-banyak dah, silap-silap. Nur aja dah. Silau dah, dia bagi masuk dia.
masuk. Satu huruf dia punya ilmu dia macam air lautan dah. Macam-macam pecahan ni. Dah kau tak boleh baca pula dah. Bukan saya tak bagi baca Quran, tapi itulah dia sebenarnya mukjizatnya Quran tu tadi. Dia tambah lagi air lautan untuk tulis jadikan dakwat, untuk tulis kalimatur rabbi walau ji'na bimis. Tambah lagi pun tak akan. Baru kita tahu satu huruf alif aja diceritakan tadi dah tercengang-bangang kau jadi. Tak ada apa ilmu aku belajar universiti itu 40 tahun ke 30 tahun aku tak ada apa benda kalau dia terangkan satu huruf alif aja. Ya Allah, takut ni kau. Semua kau nampak dah, semua dah nur dah huruf aku. Kau dah tak nampak apa dah. Dan kau dah duduk kat dia, kau nampak semua terang. Nur yang kau dah duduk kat, yang mencipta nur tadi, bila kau dari situ, jadi engkau tu lah saluran nur kau tu yang menyuluh yang lain-lain. Macam mana tu? Saya nak cerita tu. Tak boleh faham tidak? Saya pun tak faham lah. Nak cerita macam mana? Sebab saya, maknanya Masya faham. Alhamdulillah. Sebab saya pun tak tahu. Kalau dia dah bagi ni, saya cerita betul lah berterabur dah. Sebabnya saya nak bagi tahu nikmatnya tu tadi. Nikmat tu dengan dia tu tadi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat tu dengan dia. Jadi yang lain-lain dia punya nikmat ni kita dah, bukanlah kita pelekeh, bukan. Kita dah duduk kat ibu nikmat. Dah musangking tu kita rasa tak dapat pun tak apa. Pasal kita dah gitu. Dia tu dah. Itu itu yang betul-betul dikatakan tauhid. Yang dikatakan betul-betul dah tauhid yang sampai ke dinding dah ni. Dinding. Dah dinding dah. Maknanya tu dah tak ada lagi dah. Maknanya engkau pun tak ada, semua dah dinding dah. Semua dah dia je. Kalau masih lagi sifat ni mana belum lagi. Masih mensifatkan. Bila dinding lah betul-betul zat tadi, dinding tu tadi, memang tu tak boleh dah kaji dah. Memang tak ada dah. Tapi pakaian tu hati-hatilah. Maknanya saya cakap tadi, bila dah dapat tu memang kita nak cerita kat orang pun tak boleh. Kalau cerita kat orang pun orang akan nuduh kita menunggal dengan Tuhan kalau dia kata kita ni. Bukan menunggal, sebenarnya kita tak boleh nak bahasakan. Dibahasakanlah manunggal yang kaulah Gusti. Dibahasakan wahdatul wujud, tapi sebenarnya dia bukan itu. Bukan dia nak mengatakan Allah tu menyatu dengan diri manusia, wahdatul, bukan. Sebenarnya dia nak ceritakan kita ni tak ada. Tapi bahasa dia qul huwallahu ahad. Kau rasa macam kau yang sebut ahad, sebenarnya dia tapi kalau kau rasa engkau yang menyebut ahad, tak betul. Tapi nak jadi betul tu kena gitu. Tapi orang tak faham pula, oh dia ni mengaku Tuhan. Orang tak faham pula. Jadi Allah turunkan ayat untuk melindungi Rasulullah. Rasulullah cantik melindungi, dapat Rasulullah bercampur masyarakat. Jadi dalam keadaan tu Rasulullah boleh nilai dengan orang ni. Rasulullah belum sampai dia punya akal dia untuk ni, kita jangan cerita. Apa Rasulullah bagi tahu? Cerita pasal penduduk kafir tu. Dia kata waliyatalataf wala yus'iran nabikum, hendak dah berlemah lembut. Jangan kau ceritakan alam ahadang kau kepada orang yang mana dia bawa duit, dia dah lapar kan, dia terjaga 7 orang pemuda dengan seekor anjing. Dia tak sedar dia dah ditidurkan oleh Allah 300 campur 9. Jadi dia bangun lapar, dia bertengkar yang ringan dengan kawan-kawan. Satu malam baru kita tidur lah. Saya rasa 12 jam. Saya juga kata, jadi diorang masing-masing kata berapa hari ya. Tak ada yang kata ratus. Semua kata hari je. 3 hari lah kita tidur, tak apalah, penat sangat. Jadi dah lapar ni. Seorang ni, 2 orang ni pergi turun bawa duit kita yang ada di siling ni. Tapi dan diam, wala talataf wala yasiron nabikum, jangan ceritakan awal kita. Tapi dia tak cerita, tapi dia bayar duit tu. Orang ni tengok, ni duit 300 tahun zaman ni, apa raja ni, raja zalim. Sekarang ni raja tu dah lama ni tinggal. Dia terperanjat dah dengar. Ni kita tidur 309 tahun. Lama ni. Kalau macam tu, ya Allah. Kalau macam tu, baiklah. Kebetulan pula orang pasar tu kecoh.
Kecoh ni sebab apa? Raja mencari orang ulama-ulama, orang cerdik pandai boleh menjelaskan bagaimana Allah mematikan orang dan hidupkan balik. Macam mana? Bukti di mana? Banyak ulama di waktu tu, raja yang baik ni kebingungan nak jelaskan pada raja bukti. Jadi ni dah ada bukti ni, orang ni mana dia dapat duit? Jadi kecoh sampai istana, raja nak lihat orang yang ni tadi, bukti ni. Jadi orang ni pun kata, pimpin saya ada 5, saya ni 2 orang, saya ada 5 lagi, anjing pun ada. Saya hidup dengan dia. Jadi kau naik atas tu, balik kita ikut saya. Kamu jangan naik, biar kami naik, ceritakan dulu. Dia pun naik 2 orang ni. Dia pun cerita pada kawan dia 5 orang ni. Raja menunggu kita untuk menceritakan hal ehwal kita, macam mana kita boleh hidup lama. Tadi aku ceritakan lebih kurang sikit. Dia pun naik atas, dia kata jangan. Yang seorang tu kata dia, yang ada 7 tu ada yang ketua lah maknanya. Jangan, kita jangan turun lagi. Kalau begitu lebih baik. Kita dah nampak, rasakan kebesaran Allah. Kita minta Allah tu yang tahu apa kita nak buat. Tu Allah Ta'ala kata gaib kan dia. Gaib. Penduduk kafir tu gaib. Gaib. Allah suruh gaib. Jadi dia orang buat, kalau naik ke atas tunggu lama sangat tak turun-turun, rupanya gaib. Dengan pintu-pintu tu sekali, gua tu tutup. Anjing kan? Tak boleh nak niat handphone mata kaji ke apa, tak boleh dah buka, boleh tutup, boleh tak boleh lah. Anjing sama tak? Si gaib dengan anjing-anjing. Tu seekor anjing yang ada di dapat rahmat Allah kan, anjing. Tu. Jadi cerita ni ngambil iktibar daripada kita, iaitu Allah tu tadi dia berkehendak, dia nak buat sesuatu cerita, kisah dalam Quran tu tadi. Aku kisahkan pada engkau Muhammad. Ini kau ingat itu ke tanda-tanda kebesaran Allah boleh? Padahal kita tu dah ditidurkan Allah 309 tahun. Allah kata kau ingat Muhammad, itu aja yang ajaib, yang ajib, yang jadi engkau kagum. Itu kecil. Allah Ta'ala kata itu nak tidurkan 1000 tahun ke Allah Ta'ala kata kecil tu. Nampak? Allah tu berkuasa. Jadi kita jangan minta kita menyusun hidup kita. Kita penduduk kafir, dia dah dapat tempat berlindung tadi, dia tak terus masuk. Ni musuh prajurit Raja Zalim tu dah cari bunuh je ni. 7 orang ni semua orang yang diberi keimanan, ilmu, kenal diri, kenal Allah, yakin pada Allah, tak takut dengan siapa. Allah suruh sembunyi. Dia masuk dalam hutan, nampak gua terbuka, dia Allah kata jangan masuk dulu. Masing-masing mereka salah seorang mendapat laduni ilham daripada Allah, suruh baca doa. Doa dia apa? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Dia baca tu baru Allah masuk. Bila masuk, automatik pintu tu macam diraibkan Allah. Tak nampak. Dia pusing kat situ pun tak nampak. Padahal dia duduk dalam tu. Anjing ni langsung Allah pun tidurkan dia untuk tenangkan dia. Jangan dia gelisah, jangan dia rasa takut kan. Allah tidurkan. Lepas tu Allah cakap pula, kamu menyangka mereka tidur padahal mereka tak tidur. Dah. Tadi kata tidur. Lepas tu sebalik ayat pula Allah Ta'ala kata kamu menyangka mereka tidur, sebenarnya mereka tidak tidur. Apa maksudnya tu? Itulah, itu saya cakap tadi. Ini nikmatnya dengan Allah ni begitu, dia boleh jadi macam-macam. Kita tak merasai, maknanya perjalanan 309 tahun itulah lama. Dan kalau kamu menyaksikan, kata Allah, kalau kamu dibagi lihatlah, kamu nengok dalam gua tu apa dia buat, kamu akan lari lintang pukam, tak ketakutan. Sebab Allah terangkatkan dia, terbolak-balikkan dia tadi, berpusing macam mana, jadi pelik. Kamu tak sanggup melihat nanti. Macam mana? Anjing-anjing dia sekali. Bila bangun satu uban macam tu juga dia. Macam kita bangun tidur 8 jam macam tu je, tak ada perubahan. Macam mana Allah kan? Itu jangan kaji lah. Itu Allah Ta'ala kata, Allah boleh cakap lah, itu bukan itu aja, itu kecil ya. Nampak?
Ha. Jadi kita ni nak dibagi Allah lebih. Itu kalau kita nak tidur, Rasulullah kata subhanallazi asra, baca surah Al-Isra ayat sah. Kemudian baca lagi tu izawal fityatu ilal kahfi, asal kita nak masuk alam lain tidur. Nak dibawa Allah. Maksud doa ayat tu tadi izawal fityatu ilal kahfi. Awal sebelum penduduk kahfi nak masuk, awal fityatu ilal kahfi, pemuda itu nak masuk dalam gua tu, Allah ajarkan doa Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Maknanya dia minta diri dia sentiasa 24 jam dikontrol oleh Allah. Dia tak baca rasyada tu diri. Jadi bila kita nak tidur, baca tu. Dan rasa macam kita rasa macam nak atur diri kita, buang balik, baca tu balik. Ya Allah, atur diri aku, jangan biar aku atur. Lazimkan gitu. Tu. Nanti kita akan nampak perubahan dia